Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, di hujung minggu, malam santai, tak harusnya kita keluarkan topik yang serius sangat, betul tak? Salah satu daripada petua awal yang saya bagi, sebab saya menggunakan perkataan serius ataupun serius sangat dalam hidup ni, merupakan salah satu daripada sebab kenapa kita tua cepat. Sebenarnya itu luar daripada poin yang saya kata boleh saya bawa nanti dan kupas nanti yang lebih serius. Dan ramai saya tengok dan baca tadi you punya komen dahsyat. Kata ramai orang perempuan yang tunggu nak tengok topik pada malam ini. Tapi sebenarnya orang lelaki pun kena tengok, sebab anugerah yang Tuhan bagi, rezeki daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni semua ada kaitan dengan topik yang saya nak cerita pada malam ini. Dan dia berkisar pada satu perkataan dinamakan collagen. Okay, nanti sekejap saya tengok sama ada semua dah bersedia atau tidak. Saya kira ramai malam ni dah masuk, walaupun anda masih di hujung minggu keluar makan bersama dengan family. Alhamdulillah. Yang penting Zawa dah ada, Hamidah dah ada. Tadi ada seorang kata, dia kata walaupun dia dah berapa 40-50 tahun masih bergetah lagi. Dia kata okey, saya faham. Anda tahu kan maksud bergetah kan? Bergetah tu adalah di antara perkataan belakangnya, kalau difaham secara sains, walaupun orang kata apa kat kampung dulu bergetah tak bergetah, dia ada kaitan dengan collagen lagi sekali. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tekan like, love and share kalau boleh, dan subscribe bagi mereka yang sudi. Sebab malam ni topiknya ialah kenapa kita cepat tua. Sebab tua adalah satu event dalam hidup kita, satu proses yang tak boleh kita lari. Cuma yang kita pertikaikan pada malam ni ialah kenapa setengah orang tu cepat sangat. Maksudnya tak sepatutnya kedut, tak patut sampai menggelebih, faham kan? Dah mula. Kadang-kadang tu yang tak ada anak pun bermasalah. Kalau ada anak tu kita faham-faham lah kan. Kalau dia orang kata selalu saya jumpa kaum wanita mengatakan, dok, saya ada 3 anak, so saya dibenarkan 3 kali lipat. Kalau 4 anak boleh 4 kali apa dia punya mengelebih tu. Oi, kalau macam tu, kalau anak 6 macam mana? Tapi itu saya serah pada anda. Di malam ni saya lebih fokus kepada bukan soal nampak elok tak elok ataupun keterampilan yang nak tunjuk ke orang, tapi ini sebagai amanah, faham tak? Sebagai satu hadiah yang Tuhan bagi, perfect. Terutama sekali kalau kita dah perfect. Jadi kita mulakan dengan yang tak imperfect dahulu, iaitulah dari sudut genetik. Beginilah, kalau Tuhan kata kita yang jenis cepat tua, ada orang memang senang nampak tua. Itu Tuhan jadikan sekian-sekian cara kedut dia macam mana, kulit dia macam mana, cepat tak cepat. Padahal dia pun jaga diet dia, tapi tak boleh juga pertahankan. Itu kita tak boleh buat apa-apa. Yang 5-10% ni adalah genetik. Sama juga 5-10% yang dia tak buat apa pun, dia lambat nak tua. Faham tak? You tengok kan orang-orang macam satu yang jenis panjang umur, tapi bukan kita soalkan panjang ke pendek umur tu saja, tapi cara kulit kita tu dia kendur atau tak kendur, wrinkle tu kan. Jadi yang ni yang kadang-kadang tempat-tempat seperti cosmetic surgery ataupun tempat doktor-doktor yang nak buat liposuction ataupun buat botox, injection, ada yang buat cuma eyelash sahaja, ada kedai-kedai yang fokus untuk kening saja. Tu dahsyat. Tak kira kat dalam tu kedut tak kedut, mana kita nampak. Itu pun orang bayar beratus-ratus ringgit pergi buat dia punya, orang panggil eyelash, nak bagi sama nampak cantik macam drawing tu. Itu baru kat kening ni. Cuba you bayangkan bawah mata, tepi mata, mulut, dia punya kaki cross tu, kaki gagak, kaki apa tu semua tu. Yang penting ialah saya lebih minat kepada kesihatan. Sebab ini kalau takat cuma kosmetik ataupun estetik, itu memang orang kejar juga. Tapi saya nak kejar kepada apa yang berlaku kalau terlalu cepat kita kedut ataupun menggelebih. Nombor satu, tadi saya kata perkataannya collagen. Asal usulnya collagen ni kita kena faham dulu sebelum kita sambung, iaitu dia datangnya daripada makanan yang berasaskan protein. Saya ulang, protein ya. Jadi dalam collagen ni
memang ada orang panggil macam matrix. Kalau macam rumah tu dia panggil macam tiang-tiang lah, tapi mikro lah, kecil, halus, dan boleh ada di mana saja dalam badan kita, daripada rambut, daripada kulit, of course, sebab malam ni kita fokus pada kulit. Bawah pada kulit tu sehinggakan orang kata dalam darah sendiri, dalam ni mata kita ni, dia punya fluid tu pun ada collagen juga. Sebab bahasa Latin dalam collagen ni asal usulnya maksudnya glue, maksudnya gum. Jadi kalau gum tak ada, dia jadi loose lah. Faham tak? Dia jadi tak kenyal, jadi tak mampat. Hatta spring dia pun dah sebab bukan saja kena ada collagen, ada satu lagi nama elastin. Dia boleh orang kata apa, dibuat regangan tu, maksudnya boleh macam getah tu, dia tarik, kalau lepas dia patah balik. Setengah orang tarik lepas tak mau patah balik, menggelebih. Faham tak? Satu lagi nama fibrin, maksudnya dia punya orang panggil ni lah, dia punya structure, punya support system. Okey, ada dua lagi bahan nama glycine dan proline. You tak payah ingat, tapi nampak tak berapa banyak nama-nama yang membantu kita daripada, saya kata apa, kulit, rambut, kuku, dalam usus ataupun tisu-tisu kita, dan terutama sekali dalam tendon kita, otot-otot kita, semuanya ada collagen. Cuma kalau you dengar macam tu, nanti you cepat-cepat nak pergi telan collagen pula kan. Banyak jual kat pasaran tu berlungguk-lungguk collagen. Tadi saya balik daripada seminar Medical International kat Marriott Hotel Putrajaya pun ramai supplier yang nak jual collagen kat saya. Saya kata nanti sekejap, kalau kita cuma bergantungan kepada bukan daripada makanan yang alami, natural, dan kita cuma ambil collagen saja daripada luar, saya rasa itu tidak menempati. Sebab body kita nanti akan jadi malas dan kita tak proses secara natural, liver pun terlalu tak ada kerja, maka kadang-kadang ini yang bahayanya. Macam kita suka makan gula, terlalu banyak makan gula, tak perlu lagi, kadang-kadang pankreas pun malas nak keluar, dah keluar pun orang kata apa, jadi insulin resistant, insulin semua tu, maka body kita jadi diabetic. So jaga baik-baik bagi mereka yang terlalu banyak ambil collagen daripada luar. Saya benarkan, dan saya sendiri nak cari collagen ni daripada pemakanan dulu. Kalau tak ada, kalau tak cukup dalam badan kita, baru kita suplemen. Ini saya dah mula nak bagi cara untuk mengendalikan awet muda sebenarnya. Tetapi yang penting sekali, orang yang kuruskan badan cepat sangat pun kadang-kadang mengelebih juga. So you tak boleh dan tak perlu kuruskan badan sampai 3-4 kilogram seminggu. Selalunya orang kata seminggu dalam 2 kilogram tu dah maksimum. Saya ulang, seminggu sepatutnya antara 1 hingga 1,5 kilogram. Itu yang paling cantik kan. Kalau you over sampai 50 kilogram, katakanlah, so ambil masa lah setahun. Faham tak? Janganlah ambil masa sebulan nak turun sampai jadi normal. Sebab tu kalau you buat terlalu cepat, you akan mengelebih nanti. Sebab apa? Body tak sempat nak orang kata apa, proses you punya protein yang lama dengan protein yang baru. Okey, bila saya kata protein yang baru, setiap 2 bulan, saya ulang, setiap 2 hingga paling lambat 3 bulan, kulit kita ni semua kulit baru. All your skin will be replaced. Jadi sama ada nak jadi elok, kedut atau menggelebih, dia bergantung kepada apa, macam mana ni setiap 2-3 bulan ni, apa yang berlaku dalam badan kita, apa yang kita buat, makanan dan minuman. So fokusnya masih lagi kepada makanan dan minuman. Sebab you mau tak mau, 2-3 bulan dalam hidup kita, 3-4 kali kita buat sehari, makan minum. Jadi itulah sebenarnya proses yang memainkan peranan penting. Jadi kalau protein yang masuk adalah protein yang tidak berkualiti, ataupun tak cukup dengan protein, ataupun sesuatu yang berlaku dalam perut you yang sehinggakan tak boleh pecahkan protein, tak boleh metabolizekan atau mencernakan protein. Contoh, kalau kita lagi lama hidup di dunia ni, maksudnya daripada umur 30 dah mula hydrochloric acid berkurangan, betul? Kan selalu saya cerita, setiap 10 tahun dia lagi kurang, 10 tahun lagi kurang. Bila masuk 50, kadang-kadang hampir 50% saja hydrochloric acid yang ada dalam perut kita. Oh, you kata, dok, hydrochloric acid tu acid lah, dangerous lah, betul. Tetapi Tuhan kan maha kaya, maha bijaksana. Dia buatkan hydrochloric acid tu khas dalam perut. Dia tak suruh letak kat esophagus yang kena GERD tu semua tu kan. Dia tak suruh letak kat bawah pada intestine, small intestine semua tu terbakar semua nanti. Dia cuma kat
perut tu saja. Bahkan dalam perut tu bila umur 60 kita cuma tinggal berapa persen kalau tak jaga betul-betul dan tak makan betul-betul, maka protein boleh ambil sama banyak masa umur 20, tapi dia punya absorption kurang. Bila absorption kurang, kan saya kata collagen apa? Majoritinya apa? Majoritinya protein. Jadi sebab itulah bila kita umur 40 tak sepatutnya nampak macam 60, tapi kalau hydrochloric acid pertama kali saya cerita ni supaya you dapat ingat betul, itulah yang pertama sekali kita kena ingat, nak kena betulkan dahulu. Apabila body kita terlalu alkaline, maksudnya tak cukup asid, body kita harusnya dalam perut harusnya 1 hingga 3 pH dia. Kalau atas pada 3-4 berarti kita tak akan absorb protein, terutama sekali protein-protein yang kita makan yang kadang-kadang yang tak betul pun, protein yang tahun bila punya, bukan protein yang fresh, yang apa daripada belakang kampung kita ke, tak kan, betul tak? Jadi protein-protein makanan-makanan teruk-teruk ni, jadi kita tak boleh dapat protein yang the best. Jadi macam mana nak jadikan collagen? Kan semua ni collagen yang pacak tiang kat kita punya skin semua ni, yang menjadi dia mampat dan best tu kan, maka kalau dia dah tak mantap, dia jatuh lah. Itu yang jadi kedut, jadi line dan sebagainya. Setengah orang boleh dapat apa orang panggil cellulite pun. Pernah dengar tak? Cellulite. Cellulite tu selalunya you cuba tengok kat pinggul-pinggul, kat paha-paha tu kan, dia berketul-ketul, dia macam kulit-kulit limau, bertumpuk-tumpuk, berlubang-lubang macam tu. Tak elok lah, pendek cerita, kedut-kedut. Nasib baiklah cellulite tu bahagian perut atau bahagian pinggul paha saja. Kalau cellulite kena kat muka macam mana? Kan? Jadi anda sekalian, yang berlaku bila tak cukup asid, satu, protein tak boleh dipecahkan, maka bila protein tak pecahkan, dia tak cukup collagen. Bila glue, gam ni tak cukup, dia lerai, maka lerai dia jadi lembek, mengelebih. Maka bila tak cukup tiang-tiang ni semua, bila jatuh, dia ditambah pula dengan atrofi. Atrofi tu bila peringkat umur meningkat, selain daripada yang genetically yang kita tolak ke tepi tu 10%, 90% daripada kita dia akan jadi kecut. Dan lama kecut itu yang jadi nampak macam menggelebih, jatuh. You tengok kat bawah ni kan, setengah orang kat bawah ni kan, you pegang ni, cuba pegang sekarang tengok, boleh tak dapat sampai 3 inci kat bawah jatuh tu. Bukanlah saya nak tunjuk ke apa-apa, tapi saya nak istiharkan kepada you, bila kita ataskan umur kita tu meningkat pada 60, lagilah kita kena listkan sinarai apa yang kita kena buat. Di malam ni saya nak cerita kepada you apa yang kita minimum kena buat untuk mempertahankan kalau umur panjang, supaya kita tidak tua sampai classmate lama dah tak kenal dah kalau reunion pun. Baik, satu lagi, bila dia atrofi, dia kecut, dia akan menjadikan cellulite tadi tu. Dan selalunya saya kata apa, protein tu kalau yang lama-lama, kalau masih ada kat situ dan tidak diproses, bekas-bekas lama, bila dia dah menggelebih, bukan semuanya hilang. You punya protein tu bukan jatuh, orang panggil apa, pecah, lerai, hilang, berasap ke mana-mana, dia masih kat situ, cuma dia lama dan berkumpul juga, maka kadang-kadang dia berat. Sebenarnya protein lebih berat daripada lemak. Jadi dia boleh macam apa, saya kata jatuh lah mengikut graviti kan. Okey, seterusnya kita kena tahu ada lebih kurang 7 faktor utama yang kenapa kita sampaikan boleh jadi cepat tua ni. Nombor 1 ialah disebabkan oleh pemakanan. Jadi digestion satu, pemakanan. Nombor 2, cara mesin kita nak leraikan protein tadi pun saya kata apa, disebabkan hydrochloric acid bila berumur makin berkurangan. Satu faktor. Jadi awal-awal lagi sebelum saya lupa, tolong amalkan apple cider vinegar. Saya ulang, apple cider vinegar ataupun makanan-makanan daripada lemon. Itu saya cerita banyak yang ada asid ni, bagus. Sedikit buah-buahan yang ada citrus, buah-buahan yang berbentuk limau ataupun lemon, boleh, apple cider vinegar boleh. Ataupun you nak ambil cuka-cuka daripada kurma, cuka-cuka daripada fig, buah tin, yang agak sederhana. You ambil 1-2 sudu, jangan sampai gigi rosak, minum di waktu sebelum you makan
dinner atau lunch. Maksudnya perut kosong dulu, minum, biar lepas tu makan. Okay. Right. Lepas tu you kena perlu jaga pemakanan, sebab digestion tu kena check betul-betul. Kalau masih lagi rasa tak berapa nak improve, masih lagi perut mengacau ataupun mericau sangat sampai tak boleh buat kerja, ada gastrik, ada GERD, itu semua selalu cepat tua. Okay. Satu, sakit. Memang selalu perit, muka tak boleh senyum. Memanglah kalau dah sakit kan. Saya ulang, kalau dalam keadaan inflamasi, muka tak boleh senyum, lagi cepat tua. Okay. Nak buat macam mana? Itu fitrahnya. Takkan you sakit macam pisau menuris kat dada you, kat perut you masih nak senyum. Itu orang kata tak apa nak betul pula kan. Jadi saya nak anda faham bahawanya pemakanan tu mustahak. Make sure you pergi balik tengok D&D diet, makan betul-betul. Okay, ikut dia punya amalan yang tepat, termasuk water therapy. Nah, nombor 2 ialah disebabkan dehidrasi. Ramai orang ambil enteng sampai ke malam ni. Kotlah saya selalu tak cerita pasal air sangat kan. Rupanya saya mengharapkan you dah faham. Okay? Air tu mencukupi. Saya tak suruh sampai banyak lebih daripada yang sampai you nak muntah air pula. Tetapi yang paling penting ialah kalau tak cukup air, dehidrasi. Berapa banyak? Saya ulang, berat badan kali 30 basic. Kalau berat badan you katakan 50 kilogram, asasnya minimum 1.5 liter. Sikit je tu, 3 botol je satu hari. Okay. Kalau saya 70 kilogram, saya punya asas untuk hidup, untuk supaya tak cepat tua, 70 kali 30 berarti 2100 kalori. Kalori pula, mil. Berapa mil? So 2.1 liter. Tapi kalau you exercise, you berkebun dan sebagainya, of course you kena tambah lagi 20% ke, mengikut you punya dahaga tak dahaga. So nombor 1 saya kata apa? Jaga digestion. Berarti you kena jaga. Seterusnya ialah dehydration, jangan sampai air tak cukup. Nombor 3 ialah balik kepada diet juga, you kena jaga gula. Nombor 1, kenapa orang cepat tua? Kadang-kadang balik-balik gula ni, I rasa you mesti tak rasa macam susah lagi dah nak ikut. Sebab apa? Syek-syek gula. So kalau jaga gula je, okey lah. Tepat sekali. Cara saya mengajar, tak perlu you fikir banyak-banyak benda. Walaupun 3-4 ilmu you dapat, umpamanya ilmu lawan gula ni, gula ni saja kalau dapat kita kontrol, dia mengurangkan masalah insulin resistant, rintangan insulin. Nombor 1, you tak kena diabetes, lagi bagus. Nombor 2, kalau you pre-diabetic, kalaupun nak kena, you lari keluar cepat-cepat. Pasal apa? Bila insulin tinggi dalam badan you punya collagen akan jatuh dan you akan cepat tua. Sebab tu kalau you tengok orang diabetik, minta maaf saya cakap, memang betul. You perasan tak? Kadang-kadang dia kurus sangat, dia kedut, dia inilah lembik-lembik sikit kulit, nampak macam saya kata apa tadi, macam mengelebih. So jaga baik orang yang kena diabetik tu lagi kena ikut yang saya kata malam ni, kontrol you punya sugar betul-betul supaya insulin tu tak naik dalam badan you. Sebab you tak akan check insulin setiap bulan. Rupa-rupanya insulin kalau terlalu membanjiri diri you akan cepat tua. Okey, seterusnya apalagi yang penting dan paling-paling penting namanya ialah jangan campur fat ataupun protein dengan gula. Saya ulang lagi sekali. Ni yang orang duk cari-cari ilmu yang terbaru ialah kita suka sangat campur protein dengan gula ataupun dengan karbohidrat yang refined. Contoh, kalau kita makan roti atau bun, tengah tu katakan kita letak daging ataupun letak inilah apa orang panggil burger ataupun hot dog kan, selalu kita letak daging cold meat kan. Kita pergi kat kedai-kedai moden sekarang sebab fashion. Saya selalu tengok over the weekend ramai anak-anak muda bawa mak dia ajak belajar makan secara moden. Mak dia dulu dah betul, sekurang-kurangnya mak dia makan nasi sejuk saja. Nasi sejuk tu is a good starch sekurang-kurangnya, walaupun tak the best. Tapi bila dia bawa pergi kedai-kedai moden ni, mulalah order minuman yang bersusu, bubuh gula lagi, lepas tu dengan rotinya, dengan bannya, dengan croissantnya, dengan campur dengan udang. Udang tu protein
protein campur dengan roti. Roti tu adalah sebenarnya white sugar, okey, dalam tu confirm. Ini antara pembawa proses penuaan yang cepat. Atau you ambil lemak, daging, steak, lepas tu you makan french fries, daging pula dengan trans fat, lepas tu trans fat pula, atau mashed potato. Potato tu kan karbohidrat nak makan dia saja. Kalau protein nak makan dia saja. Dengan veggie tak apa, no problem. Veggie adalah orang panggil dasar makanan yang boleh masuk ke sana pun boleh, ke sini pun boleh. Ikutlah mazhab mana you nak ikut, tak apa. Sama ada keto diet ke ataupun vegetarian ke, tak kisah kan. Tapi sebab semuanya perlukan vegetable and fruits. Okey, tu pun kalau fruit saya minta yang tak berapa manis, kalau nak cepatkan proses jadi lebih terampilannya lebih awet muda. Pasal apa? Sebab dia membantu mengurangkan masalah collagen yang akan jadi lemah, tak cukup nanti dalam badan you. So saya kata apa, make sure you punya campuran antara protein dengan gula jauh sekali. Jangan, kalau nak daging saja, kalau nak ambil karbohidrat, terutama sekali yang berubi lah, atau tubers, keladi dan sebagainya. Sama juga nak lemak, ambil lemak saja, dengan sayur tak apa. Jangan lemak, sayur, lepas tu you letak roti. Jadi kita duk makan telur tu dah betul. Katakan hari-hari cuti lah, you nak makan juga, okey, 2 hari seminggu saya kata makan telur, especially egg yolk tu, bagus tu, banyak vitamin tu. Tapi jangan letak french fries belah tu, atau jangan letak mashed potato kat situ. So you dah campur, dua ni akan menyebabkan dia panggil glycation. Ni bahasa sains. Bila glycation tu dia tangkap, dia sticky, dia tak boleh keluarkan collagen dengan baik. Faham? Collagen diperlukan sangat-sangat. Seterusnya, bagi mereka yang ada inflamasi dalam badan, kalau macam saya selalu sangat katakan, ambil siapa-siapalah pun, kalau ada inflamasi, kan ada gout, benda body kita tu sentiasa merah, dalam badan tu sakit, jadi kita kena kontrol inflamasi tu dulu. Seterusnya, kalau you tak ambil vitamin C langsung, bahayalah. Sebab tu saya nak you jangan lupa pada buah-buahan, limau, very good. Okey, kalau boleh juga jangan lupa kepada omega 3, sebab inflamasi dia punya penawar ialah omega 3. Tahu kan kat mana nak ambil omega 3? Okey, good. Lepas tu skin memang bergantungan dengan omega 3 pun, termasuk dengan vitamin apa? D3 selalu datang K2 lah, D3 K2 kan. Lepas tu ramai orang tak cukup tidur. Ni dia, tidur. So bila you lagi dewasa, kata orang tidur tak payah banyak dan sebagainya, tergantung. Saya tak nak fix sama ada 5 jam ataupun 8 jam. Setengah orang 5 jam lebih pada cukup kan, dia memang fresh. Okey. Setengah orang 8 jam pun masih lagi menguap lagi. Bahkan kalau terlebih 8 jam lagi dia nak tidur. Siang tu ngantuk je kerja. Jadi kemungkinan tak berapa sihat lah. So cuba you tengok dari segi kesegaran you. Bila you segar, berarti you cukup, dan jarang you akan dapat kedut cepat sangat. Sebab apa? You nampak bersemangat. Orang panggil glow, orang panggil seri muka you tu. Okay, seterusnya, ramai orang yang tak exercise langsung, betul? Bila you berumur dan dah ada anak, cuba you mengaku tak kat sini. Saya nak tengok kot saya salah teka kot, tapi yang saya duk tengok ramai daripada kita yang dah tak exercise sekarang. Betul tak betul? Cuba tengok. Okey, yang mana tadi tu tulis masih terutama sekali kalau you dulu aktif dalam bersukan dan sekarang you langsung let go. Yang tu lagi bahaya. Lebih baik dulu-dulu you ialah main-main sikit-sikit, sukan bila dipaksa je. Tapi bila you dah kahwin ni, bila anak tu besar sikit, you dah mula pergi jalan kat tasik, kat padang-padang mana-mana, kat taman-taman mana-mana. You rajin pula sekarang. Orang yang macam ni, dia Alhamdulillah, bila dia dapat tangkap sebelum umur 50 dah aktif,
Taklah semestinya kalau you dan saya sekarang kan dah 60 ke atas, tak semestinya kita boleh give up. Tapi saya cerita ni bagi ramai-ramai yang ada di sana, kalau you boleh tangkap cerita exercise ni harus you pegang betul-betul. Sebab orang yang lambat tu adalah mereka exercise secara berkala, betul, ikut 3-4 kali seminggu, dan dia tahu waktu mana dia exercise. Taklah begitu di bawah matahari terik dan sebagainya. Ataupun dia nak berkebun sebelah pagi, ataupun dia nak angkat pasu-pasu bunga dan sebagainya. Sebab didapati orang yang ada sedikit benda berat yang dia buat, sehinggakan dia terasa lah badan angkat benda berat tu kan. Maksudnya kalau cuci rumah kan berat tu, ataupun kalau jalan tu dia cari tempat-tempat yang ada sikit berbukit ke apa-apa, kan tu berat kan. Dia perlukan sedikit berat, ataupun dalam bahasa training dia panggil, ada kucing bergaduh pula kat belakang ni. Kesian. Okey, apa saya nak kata tadi, weight training kena ada sedikit bahan resistant tu, supaya orang yang lambat nak lembik-lembik otot-otot dia semua ni adalah mereka yang menjaga lean mass. Lean mass tu maksudnya body yang kurang lemak tetapi tinggi dengan otot-ototnya. Ini adalah mereka yang selalunya buat kerja yang berat-berat. Tapi saya tak suruh lah you buat kerja berat pada malam ni. Saya cuma kata kalau boleh jangan terlalu biarkan body kita hanyut dengan duduk je, ataupun yelah kita kan nak beristirahat sejak pencen ni, tapi jangan biarkan terus. Sebab apa? Tulang kita, otot kita, body kita perlukan bukan hentakan tetapi perlukan berat ditanggung oleh sendi-sendi yang telah disediakan daripada kita muda sampai tua, harus dipergunakan. So ramai orang exercise merupakan penyebab utama. Kalau dia tak buat, memang cepat tua. Tetapi jangan over pula. Saya selalu cerita pada anda yang terlalu over. Yang terlalu over ni nasib baiklah tak ramai sangat. Mereka ni memang gila-gila lari, gila-gila naik basikal, semua gila-gila. Okay. Sampai kadang-kadang kat mana saja, minggu ni kat Melaka, minggu depan kat Perlis, minggu satu lagi kat London. Kalau yang kaya-kaya tu buat apa? Lari marathon. Boleh kalau you buat secara relax. Tapi ramai daripada mereka ni duk tengok jam je, asyik duk tengok jam, nak make sure their time below 3 hours. Bukan senang tu bang, nak lari 42 km. Tetapi mereka punya training pula every other day, 20 km, 30 km over the weekend dan sebagainya. Masya Allah. Cepat tua kalau you tengok kan. Dan last kali adalah kortisol. Yang ni kita habis kat sini malam ni, iaitulah ramai yang under stress ataupun dalam keadaan stres. Maka nama hormon tu kortisol. Bila dia keluar, kortisol ni penyebab naiknya gula dalam badan. Dia menyimpan gula yang lebih-lebihan tu, menjadikannya lemak. Kortisol lah yang akan tolong bantu menebalkan kulit you jadi belly fat ni, maksudnya boleh buncit ataupun boleh sampai melandor semua tu. Kortisol lah kerja. So kalau terlalu kuat, terlalu banyak dalam hidup you, stres, tak boleh lepas yang belakang, terlalu hasad, dengki, terlalu takut pula kadang-kadang, you fear of many things. Kalau fear dengan Allah, betul lah tu, tetapi fear dengan semua orang, fear, semua dia fear, semua dia was-was, memang confirm. Kalau you resah, gelisah, sebab tu kita selalu kena minta berlindung pada Tuhan daripada keresahan dan kemurungan, dan memohonnya supaya tidak malas dan tidak tidak malas dan jadi pengecut, maksudnya takut sangat-sangat, jadi lemah dan pemalas dan jadi penakut dan juga bakil. Kalau orang yang tak suka bagi, bukan bakil tu cuma dari segi duit, tapi bakil pada ilmu, bakil pada tenaga, bakil pada doa, you bakil je, tak mau bagi, memang confirm you cepat tua. Pasal apa? You cuma duk fikir pasal you tak mau bagi manfaat orang lain, jadi you tak akan rasa happy. Sebab apa? Antara yang the happiest moment in life ialah apabila you boleh membuat seorang lagi senyum. Tak percaya? Cuba you bagi orang lain bagi happy, pastinya tak mungkin you akan jadi sad. Saya ulang, you tak akan jadi resah, gelisah dan rasa sedih apabila you bagi orang lain happy. Buat je.
tak percaya, try besok, okey? Atau malam ni you hantar emoji orang yang happy-happy, lepas tu kalau dia orang pun happy, insyaAllah. Okey, cukup dulu pada malam ini. Cuma ada 2-3 lagi hormon yang saya nak introduce pada you, seperti glycosaminoglycan. Nama ni tak ingat, saya nak sebut pun kena baca. Tapi dia ada hormon ni, IGF-1, insulin-like growth factor, dan satu lagi namanya growth hormone. Semua hormon-hormon ni adalah hormon yang membantu supaya collagen you jadi strong dan mantap dan tegap all the time. Jadi dia boleh pacak tiang dia kat kulit-kulit kita tu, jadi dia tegap. Faham tak? Selalunya berkurangan ataupun tak cukup apabila you makan banyak gula lagi sekali, ataupun you ambil refined food lagi sekali, yang supermarket punya food. Banyak cerita berbalik kat situ juga. Dan saya kata apa, jangan campur protein dengan sugar, okey? Jangan campur lemak dengan sugar. Sugar ni dia punya, kalau dia campur, kalau kita apa jadi dalam badan kita, itu yang melekat-lekat jadi tua tu, okey? Lepas tu suka snack. Snack tahu tak? Makanan in between. Antara makan besar, banyak makan-makan yang camilan-camilan tu, kecil-kecil. Betul ke orang Indonesia ada kat sini tak? Camil, makan jemput-jemput, kelongsong banyak dalam kabinet. Kalau pergi kerja tu, buka drawer you, sebelah file, sebelah lagi tu dia supply, macam tak cukup je. Keropok, popcorn, apa lagi yang bulat-bulat tu, okay? Kentang, jangan main. Lepas tu smoking tak kan? You all tak smoke kan? Kalau smoking lagi cepat tua. Okey, baik. Apa yang you boleh buat ialah satu dan satu ni, kalau you boleh ikut, dah boleh cepat baik. Dipanggil berpuasa. Dan tak perlu you, kalau tak mau buat hari-hari puasa, saya kata 2 kali seminggu. Tapi puasa malam ikut DND diet ada. Tetapi you boleh buat water fasting. Hari-hari biasa yang you tak puasa betul, you boleh buat water fasting. Panggil puasa basah. Sebab apa? You kena hydrate body you. Kalau tak hydrate, dan cepat tua juga, tak cukup air kan. Air pun kena air yang betul, air yang betul-betul bersih, air yang hidup. Itu lain kali saya cerita. Tapi saya nak galakkan you mengurut. Tak mengurut, massage. Cari orang yang pandai urut. Ni antara satu daripada yang saya galakkan untuk menahan daripada cepat tua. Urut memang best, sebab dia punya lymph, dia punya darah punya perjalanan segar. Dia dapat istirahat sejam tu, Masya Allah. Green tea, another good one. Lepas tu turunkan insulin, maksudnya gula jaga betul-betul. Tidur kena cukup, stres kena out. Kalau nak ambil protein juga, jangan terlalu tinggi, boleh. Dan last kali you kena rajin ambil vitamin yang fat soluble, maksudnya larut dalam lemak, seperti A, D, E, K, dan tidak lain tidak bukan sacha inci tu, very good. DND 369 is one of the best. Alhamdulillah, saya Tuhan bagi tu tak boleh komplain langsung rezeki. Sebab tu saya kata you kena hati-hati dengan fake. Takut you salah ambil minyak, bukan minyak sacha inci pula nanti. Lepas tu D3K tu dalam Santera tu. Dan malam ni kita introduce balik apa yang dinamakan ni Habajala. Habajala sebab ada apa? Sebab ada yang penting Habatus Sauda. Habatus Sauda terkenal untuk awet muda pun. Jangan main. Sebab dalam tu pun ada Royal Jelly, honey semua kan. Baik, cukup dulu saudara saya sekalian. Jangan lupa hujung-hujungnya Allah terapi. Tidak lain tidak bukan dengan berzikir, dengan mengingati Allah, you akan lebih tenang. Ketenangan sahajalah yang akan membawa you punya senyuman tu jadi betul cantik, tanpa dipaksa, dan seri muka you akan sentiasa Tuhan pertahankan, insyaAllah. So saya doakan semoga anda sekalian jadikan ini sebagai satu amalan, sebagai satu amanah yang Tuhan bagi untuk jaga. Not too late, you can reverse. Setengah orang walaupun dah kedut, dah mengelebih, ambil masa setahun 2 lagi, cantik je nanti jadi, ikut umur masing-masing. Gracefully kita get old, boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ambil sacha inci yang original sahaja, sebab saya dah ramai sangat sampai sekarang masih adalah fake produk lagi. Baik, dunia kita bahagia, insyaAllah. Akhirat kita syurga, boleh? Dan jangan lupa let go and feel good all the time. Terima kasih.